Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberi kelapangan masa dan kesempatan, juga dikurniakan kesihatan yang baik. Sama-sama kita dapat menyempurnakan solat maghrib dengan berjamaah, dan seterusnya kita dapat sama-sama melapangkan masa duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi berada di bulan Muharram. Barangkali sudah ramai ustaz-ustaz kita yang menyampaikan ceramah atau kuliah mengenai kelebihan bulan Muharram, ma'al hijrah, termasuklah hari Asyura. Ya tuan-tuan sekalian, di mana-mana masjid dan surau mengadakan program bermula daripada awal Muharram pada hari Rabu yang lalu. Malam ini barangkali dah masuk 13 Muharram. Ya tuan-tuan sekalian, bulan Muharram dikaitkan dengan ma'al hijrah. Ya tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 1 Rabiul Awal, pada hari Khamis 1 Rabiul Awal, Nabi sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa awal Muharram dikira daripada bulan Muharram, bukan daripada bulan Rabiul Awal? Ya tuan-tuan, oleh kerana Muharram bulan pertama dalam takwim Islam kita, takwim hijrah, maka awal Muharram atau bulan Muharram dikaitkan dengan ma'al hijrah. Kerana hijrah ada satu peristiwa besar yang perlu kita ambil pengajaran dan perlu kita jadikan dia sebagai peringatan ulang tahun pada setiap kali menjalangnya bulan Muharram. Sebab hijrah ni merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bukan dengan kehendak diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah juga berlaku selepas setahun peristiwa Isra dan Mi'raj. Semasa Nabi hijrah, perintah sembahyang sudah ada.
Perintah sembahyang 5 waktu sudah pun dilakukan dan dilaksanakan sewaktu di Mekah lagi. Cuma sembahyangnya Nabi pada waktu itu menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Berapa lama Nabi sembahyang ke arah Masjid Al-Aqsa, kiblat Masjid Al-Aqsa? Selama 16 bulan, setahun lebih. Bermula kembali daripada Isra dan Mi'raj. Jadi tahun yang pertama hijrah ni bermakna setelah setahun Nabi Isra dan Mi'raj. Sampai di Madinah, Allah Subhanahu wa taala tukar kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sebelum sampai di Madinah, Nabi dah bina Masjid Quba. Masjid Quba ni disebut dalam Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wa yuhibbul mutahhirin. Surah At-Taubah. Masjid yang diasaskan atas dasar takwa. Jadi masjid takwa ni maksudnya Masjid Quba. Inilah masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sudah disyariatkan sembahyang 5 waktu. Yang kedua, dalam perjalanan Nabi, pembangunan kerohanian yang didahulukan sebelum pembangunan fizikal. Nabi bangunkan kerohanian manusia melalui ibadat. Sebab itu Nabi bina masjid dulu. Selepas bina Masjid Quba, bina masjid lagi. Masjid An-Nabawi. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang diasaskan atas dasar takwa sejak awal pembinaan. Berhak kamu untuk mendirikan sembahyang di dalamnya. Fihi rijalun. Terdapat di masjid itu ramai laki-laki. Jadi masjid ni tempat orang laki-laki. Kan ramai malam ni. Ini tuntutan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai Masjid Quba. Fihi rijal yuhibbu an yatahharu. Mereka-mereka ni cintakan kebersihan. Orang datang ke masjid ni cintakan kebersihan. Bersih pada jiwanya, kerohaniannya, hatinya, rohnya. Sebab inilah pembangunan manusia, pembangunan insan melalui ibadat. Inilah dia pembinaan roh, kerohanian, rohani dengan melalui ibadat solat. Di sinilah tempat kita mencari ketenangan. Ada sakinah di sini. Tuan-tuan tenang tak malam ni dekat masjid? Tak terfikir apa yang berlaku di luar. Kita dah tinggal rumah anak isteri, ke masjid, di sini ada sakinah. Sebab tu nak cari ketenangan, yang pertama ke masjid dulu. InsyaAllah ada sakinah, ada ketenangan. Allah turunkan rasa tenang berada di rumah Allah. Sebab ni rumah dia, rumah Allah. Jangan sampai kita pisahkan diri kita dengan rumah Allah. Jangan kita pisahkan diri kita daripada masjid dan surau. Tempat pembangunan rohani, pembangunan insan melalui ubudiyah kepada Allah. Dan Allah suka kepada orang yang membersihkan diri. Dan suka kepada orang yang taubat kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, tahniahlah sebab tuan-tuan istiqamah terus, tak jemu-jemu. Bukan saja tak jemu ke masjid,
juga tak jemu dengan kuliah. Walaupun dah ramai ustaz tiap minggu, tetap masih lagi kita datang. Sebab ada juga orang jemu ni, dah sampai dah kat saya. Aku ni jemulah dengan kuliah. Macam-macam ustaz itu juga yang disampaikan. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan khususnya pada malam ini menjadi ulang kaji ilmu pengetahuan. Sebab kita nak hijrahkan sikap kita. Kita nak hijrahkan niat kita. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah lama sembahyang solat berjemaah. Kalau ada kematian, sembahyang jenazah, ya. Kadang-kadang ada sembahyang gerhana di masjid kita ni. Tapi ada kalanya ibadat yang lazim kita lakukan, sembahyang berjamaah yang kita buat dah puluhan tahun, masih lagi kadang-kadang ada kesilapan, kesalahan dalam solat. Satu. Yang kedua, boleh katakan selalu ada orang mati. Kita pun sembahyang jenazah. Ya, sembahyang mayat. Babul janais yang dibahaskan, dibincangkan dalam kitab fiqh. Sembahyang jenazah. Kan dah biasa. Sembahyang jenazah 4 takbir. Sembahyang zuhur 4 rakaat. Tuan-tuan sekalian, kalau sembahyang zuhur ada masbuknya, sembahyang jenazah pun ada masbuk dia. Masbuknya di mana? Bukan pada takbirnya, bukan pada rakaatnya, pada takbirnya. Sebab itu kalau kita sampai imam takbir yang keempat, Allahu Akbar, kita takbir sekali. Habis salam, sambung lagi takbir yang kedua, ketiga, keempat. Tak apalah kerana kita rasa nanti tak dapat salam dengan imam bersama, kita takbir terus takbir, salam dengan imam. Itu bukan masbuk namanya. Itu nak ngejar Pak Imam. Benda-benda seumpama ini masih berlaku dalam masyarakat. Terutama sekali sembahyang mayat. Kenapa saya timbulkan isu ni? Ini ada cerita baru, tuan-tuan. Apabila mayat disembayangkan cuma 4 takbir. Tadi ada tahlil ya, macam ada kematian agaknya. Mudah-mudahan rohnya dicurah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Apabila sembahyang jenazah, imamnya eloklah masa lepas niat. Usalli ala hadzal maiti 4 takbiratin fardhu kifayatin. Imam Allah Ta'ala. 4 takbir, tapi sembahyangnya 3 takbir dah salam. Kalau makmum kata subhanallah, dia kena tambah lagi 1 takbir. Boleh kan? Lepas tu salam. Apabila selesai sembahyang, cuma 3 takbir, makmum ni sedar. Pak Imam, kita sembahyang baru 3 takbir, Pak Imam dah salam. Iya ke? Tak adalah. Siapa kata 3 takbir? Dah semua makmum kata 3 takbir, Pak Imam ikut je lah. Janganlah degil Pak Imam. Tolonglah. Ini tuan-tuan sekalian, benda kesilapan. Walaupun imam tu dah jadi imam 40 tahun, nak silap, orang betulkan, sembahyang semula lah. Bukan sampai 5 minit pun. Sembahyang jenazah sampai ke 10 minit. Ke sembahyang jenazah orang sini ada suku, rukuk, sujud semua tak ada kan? Sama di mana-mana. Ulang balik sahaja. Saya yang tanggung. Cukup dah bawa ke kubur. Saya yang tanggung. Pak Imam sanggup tanggung sembahyang mayat tak sempurna. Sampai bila? Sampai kiamat. Bermakna dia nak tanggung dosa sampai hari kiamat besok. Sanggup tuan. Tapi makmum ni pun
walaupun dia tak cerdik, tapi apabila sembahyang cuma 3 takbir, tak sah ni. Makin sembahyangkan pula main adik aku. Masya Allah tuan-tuan. Itu yang jam 12 malam telefon saya. Macam mana ni Ustaz? Kenapa? Tadi ada kematian, adik saya meninggal dunia. Imam sembahyang cuma 3 takbir, kita dah beritahu, dia tegur, malah dia marah. Dia yang tanggung. Ya tuan-tuan, apalah salahnya kita merendah diri sikit, tawaduk lah. Itu nama orang yang wara'. Al-wara'u hasanun walakin fil ulama'i ahsan. Wara' sifat mulia. Kalau yang wara' itu ulama, orang pandai, orang alim, lagi mulia. Bermakna ada juga ulama yang tak wara'. Al-adlu hasanun walakin fil umara'i ahsan. Adil sifat mulia, tapi kalau yang adil itu pemimpin, lagi mulia. As-sabru hasanun walakin fil fuqara'i ahsan. Sabar itu sifat mulia. Kalau yang sabar itu orang miskin, lagi mulia. Ada juga orang miskin yang tak sabar, menyalahkan takdir Allah. Betul tak? As-sakhiyu hasanun walakin fil aghniai ahsan. Pemurah itu mulia, tapi kalau orang kaya yang pemurah, lagi mulia. Yang pemurah pula orang miskin, orang kaya bakhil. Tuan, semua sudah ada pesanan daripada Nabi SAW. Jadi wara' ni maksudnya berhati-hati dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan hukum hakam Allah. Begitulah juga sifat wara' ni adalah sifat yang tawaduk. Tapi memang ini penyakit tuan-tuan. Penyakit orang pandai ni, dia tak ngaku yang dia tak tahu. Memanglah. Walaupun memang dia tak tahu, apalah salahnya. Kalau kita kata aku tak tahu, aku lupa. Kan macam lupa tu. Rupanya kalau dah lupa tak ingat. Betul tak? Sama. Kalau dah lupa tu tak ingat. Jadi orang dah betulkan, ulang balik. Itu saja. Itu panggil mu'adatus solah. Yang ditanggung sembahyang ramai. Orang nak ulang balik tak berani. Sebab Pak Imam tu ada situ. Tapi bukan imam tempatan. Ini imam import. Tapi imam ini sangat dihormati. Jadi kita tak tahu pribadi yang macam mana yang dia tak boleh terima. Sebab tu Nabi dah pesan dah. Ada kalanya orang pandai dia tak mengaku dirinya ada kesilapan. Al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia tidak sunyi daripada khata' wa nisyan, salah dan lupa. Lah, kita kalau dah lupa memang tak ingat. Jadi kalau ada orang betulkan kita, alhamdulillah masih lagi ada orang yang betulkan kita. Tuan sekalian, apakah boleh kami sembahyang ghaib pada malam ni? Ini isunya timbul macam tu. Sembahyang ghaib ni dalam kitab fiqh. Sembahyang ghaib ni dilakukan sekiranya kematian itu berlaku di luar negara. Ini sebelah kampung ya. Sebab mayat itu dah tanam. Dah tidur satu malam dah dalam kubur. Dalam keadaan tak disembayangkan. Atau sembayang tapi tak sah. Ataupun nak digali. Kalau kamu nak gali kubur, kena buat report polis. Jangan main-main tengah malam ada gali kubur. Apa hal berlaku kat kampung kita ni? Kena beritahu polis, itu dia punya undang-undang. Dan kenapa nak digali kubur tu? Jadi tuan-tuan sekalian dah timbul beberapa kekecohan dalam keluarga lah. Itulah tuan-tuan, gurunya ilmu. Walaupun nampak benda ni selalu diulang-ulang, tapi masih silap juga. Wazakir fa inna zikra tanfa'un
Mukminin, berilah peringatan, sesungguhnya dengan memberi peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Ayat ini turun dulu baru ayat ibadah. Ilmu dulu baru sembahyang. Selepas ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Ilmu datang dulu, barulah solat. Kalau ilmu tak ada nak sembahyang, macam mana? Sebab itu tuan-tuan, walaupun secara kebetulan kok betul, tapi bukan dengan ilmu, agak-agak. Al-ilmu bil yakin walal ilmu bil agak-agak. Boleh faham? Tuan-tuan sekalian, saya kata dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan bahawa mayat yang mesti digali balik kuburnya yang pertama, sekiranya mayat itu tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Ada kes mayat tak dimandikan. Mayat tu dah sampai, tengok dah kain putih, telefon, ustaz sembahyangkan mayat di rumah saya, cucu saya meninggal dunia. Saya datang. Apabila sudah sembahyangkan, bawa ke kubur, tanam. Lepas ditanam, besok pagi, ini lagi dahsyat ni. Besok paginya, petang, tukang gali kubur tu panggil saya. Kenapa? Saya ingat dia nak ajak aku ngeteh. Rupanya ada cerita ni ustaz, sinilah kejap. Apa hal? Mayat yang sembahyang semalam tu yang saya masukkan dalam liang lahat, saya rasanya belum dimandikan ustaz. Iya ke? Kan dah ada imam yang ikut sama-sama baca talqin. Betul, saya dah beritahu dengan imam tu, saya tak pergi kubur. Sebab dah petang saya nak pergi kuliah. Jadi saya kasih orang lain dah. Betul ke? Ini pengalaman saya masukkan mayat dalam kubur, itu bukan kapan lah ustaz. Iya ke? Saya rasa belum dimandikan. Kalau awak yakin belum mandikan, awak gali balik, keluarkan mayatnya. Pukul 6 petang. Gali dengan, kita gali balik. Ini berlaku. Tapi saya beritahulah qadi. Maklumkan, qadi pula ada kat Mersing jauhnya. Yalah, cuti-cuti dah petang. Dia kata, okeylah, gali baliklah. Kami gali semula. Betul tuan-tuan sekalian, rupanya kain tu bukan kain kapan, kain hospital. Cuma dia klip sana, klip sini. Masa dia cakap dengan imam yang ngiring tadi, ini macam belum dimandikan imam, kok kapannya macam ni. Ini masalahnya, imamnya jawab, ini kapan pesen baru. Kau nampak? Jadi siapa yang nak betulkan kalau dah imam macam tu? Ini kes. Jadi ini saya buat dua cerita ni. Saya tak sebut siapa, di mana, tapi ini nak cerita pentingnya ilmu. Yang anda kata, apalah itu je ustaz sampaikan. Inilah bendanya. Kalau nak berlaku silap, sembahyang mayat pun salah. Mayat pun tak dimandikan. Keluarkan, bawa balik. Rupanya pampasnya pun ada, najisnya pun ada lagi. Melekat di situ. Nasib baik mayat tu perempuan. Kalau lelaki, aku kena mandikan. Kita kasih orang perempuan yang mandikan. Lah siap mandi, dari kabur 7 kita hantar kubur balik. Sebab tukang gali kubur tu tak boleh tidur malam. Mayat tu lambai-lambai dia. Itu alamat dia. Kenapa mayat? Tempat saya ni ada tukang gali kubur. Dia luar biasa tuan-tuan. Pagi-pagi kalau dia nak pergi kerja, tiba-tiba tangannya goyang. Itu tanda ada orang meninggal, nak kena gali kubur. Goyang tu maksud nak kena gali kubur, itu alamat. Luar biasa. Dah berapa ribu mayat dia dah tanam. Sebab sampai mimpi mayat tu minta tolong. Sebab tak mandi. Okay tuan-tuan. Kalau nak sambung lagi, tuan jangan ke mana-mana. Sambung, insya-Allah. Sikit ya. Tuan-tuan, sambung lagi sikit. Yang pertama, mayat yang tidak dimandikan.
Yang kedua, mayat yang tidak dikafankan. Yang ketiga, mayat yang tidak betul kedudukan kiblatnya. Sepatutnya dengan ada kiblat dia terbalik atau tertiara. Mayat yang membawa harta seperti emas, barang-barang yang bernilai, yang berharga. Lupa kita nak cabut gigi emas dia tu. Kan ada orang laki-laki yang kadang-kadang pakai sumbi emas. Hukumnya haram tuan-tuan kalau tidak ada sebab. Dalam hukum fiqh diharuskan sekiranya menjadi sebab kepada kesembuhan gusi yang sakit. Kalau pakai sumbi emas boleh sembuh, sakit gusinya harus. Tapi kalau cuma nak suka-suka, nak cantik-cantik, itu hukumnya haram. Sebab emas kan pakaian wanita, perhiasan. Dalam fiqh disebut bagaimana sekiranya emas itu tertelan dalam pokoknya. Cincin ke, gelang ke, tertelan dalam perut, wajib dibelah perutnya. Walaupun dah mati, wajib digali kuburnya. Dan sekiranya mayat itu tidak disembahyangkan, satu qaryah semuanya berdosa. Jadi mayat yang disembahyangkan tak sempurna termasuk ni, tak disembahyangkan. Jadi satu kampung semua berdosa. Sebab sudah datang kuliah. Mesti tak ada. Siapa nak pakai besi? Kalau gigi itu boleh diwariskan dengan jadi pusaka. Ada yang pakai gigi emas ini. Tolong sebelum mati keluarkan. Boleh jual. Boleh jual untuk waris. Cuma dalam kitab disebut kalau tak disembayangkan, hendaklah disembayangkan di atas kuburnya. Itu saja. Sebab Nabi pernah sembayang mayat atas kubur. Nabi juga pernah sembahyang gaib. Nabi sembahyang gaib kata mayat Raja Najasyi, Raja Habasyah. Dialah raja yang pertama masuk Islam. Dan meninggal dunia di Ethiopia sana. Nabi sembahyangkan dengan para sahabat selepas waktu asar. Itu sembahyang mayat gaib. Itu kalau di luar negara. Macam Dr. Harundin tinggal di California. Kita sembahyang gaib. Ini tinggal si Barenggam punya tak nak pergi, dia sembahyang gaib dekat Masjid Al-Masyhur. Boleh ke tuan-tuan? Nahi. Tak boleh. Melainkan meninggal dunia di luar negara, di Singapura, dekat Filipina ke, Indonesia, di Amerika ke. Itu yang dikatakan sembahyang gaib. Jadi tuan-tuan, supaya benda ni jangan berpanjangan, maka selesaikan. Rupanya saya suruh dia orang sembahyang tu malam, dia tak pergi sembahyang. Rupanya dia takut juga malam-malam lagi kubur. Saya pagi-pagi tengah serapat, dia telefon saya, mayatnya belum disembahyangkan lagi, Ustaz boleh datang tak? Kami tak tahu nak buat apa. Ya tuan-tuan, jadi saya lepas subuh ni pergi cari sarapan, tengah sarapan pagi dapat telefon, saya singgah sebuah masjid. Kebetulan masjid itu lepas sembahyang subuh ada ngaji Quran. Atau bagusnya kita panggillah 10 orang, jom kita pergi kubur sembahyang mayat. Terkejutlah semua. Kita nak sembahyang macam mana Ustaz? Ni pengalaman baru saya kata. Kita sembahyang atas kubur sebab mayat ni semalam tak sempurna. Tuan-tuan, mayat ni tak disembahyangkan. Keluarga dah tunggu dekat kubur. Kita bawa orang masjid, jadi gembiranya menyukakan hati mereka ni. Ucap terima kasih tu dah berapa puluh kali. Terima kasih. Ya, ini fardu kifayah.
Kalau tak kita satu kampung dosa, satu separenggam dosa semua. Separenggam pula dah. Memang betul lah separenggam berlaku tu. Ini terbaru, ini latest ni. Yang terkini. Tuan-tuan sekalian. Caranya macam mana? Caranya gini. Kita buka kasut semua. Letakkan kaki di atas kasut. Itu kaedah dia. Buka kasut, letak kaki di atas kasut. Sembahyang atas kubur, niatnya niat hadir, bukan niat ghaib. Jadi bermakna tuan-tuan, sembahyangkan mayat macam biasa, cuma sembahyang kita di atas kubur. Selesai sembahyang, barulah rasa lega. Bukan saja kita lega, si mati pun lega. Sebab semalam tak disembahyangkan, dah tidur satu malam. Macam cerita yang tak mandi tu. Sebab pakai kapan pesen baru. Ini masalahnya. Tuan-tuan sekalian, sebab itu dalam Quran ada ayat, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatum minhum yatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun. Ini ayat dia. Kenapa tidak ada satu kumpulan daripada puak-puak kamu ni yang pergi mendalami ilmu agama? Ayat sebelumnya itu, jangan semua pergi perang. Jadi, kalau ada jihad, ada perang, ada golongan yang pergi perang, ada golongan yang pergi mendalami ilmu. Disuruh ngaji, disuruh belajar. Lagipun sekarang bukan zaman perang, zaman aman, datanglah ke masjid. Sebab bagi mencari ilmu juga satu jihad. Inilah yang dimaksudkan hijrah. Saya nak sampai situ tu, saya nak bawa tentang hijrah ni, saya bawa jauh pergi dulu. Nanti kalau dekat, habis ceritalah. Tutuplah kelas kita malam ni. Inilah yang penting tuan-tuan, hijrah daripada kejahilan kepada ilmu. Kenapa tidak ada? Allah Ta'ala tanya, kenapa? Kenapa kok buatan enten tiang sing belajar mendalami agama? Boleh faham cakap saya ni? Yatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama. Kemudian yunzir qaumahum idza raja'u. Nanti dah pandai, dah alim, dah ada ilmu, hendaklah kembali kepada kaumnya. La'allahum yahzarun, mudah-mudahan dengan ilmu kita berkongsi dengan mereka, mereka mendapat pengajaran dan mendapat pengetahuan. Itu maksud hijrah yang sebenarnya. Jadi kalau disebabkan jahil, hijrah itu menjadi wajib kerana mencari ilmu. Ada masanya hijrah itu hukumnya wajib. Walaupun disebut dalam hadis, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun fa idza sunfirtum fanfiru atau kama qala. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang ada jihad dan niat yang baik. Apabila kamu disuruh, diajak keluar, keluarlah untuk mencari ilmu. Masa jihad, jihadlah. Ada masanya kita kena belajar agama. Sebab itu tuan sekalian, belajar agama ni, menonton ilmu ni, minal mahdi ilal lahadi. Daripada buayan sampai ke liang lahat. Sebab tu orang dulu, falsafah dia tentang ilmu ni, mendidik anak-anak sejak daripada buayan. Tuan-tuan, ini orang dulu. Kalau buai anak macam mana? Buai tinggi-tinggi sampai pucuk atap, belum tumbuh gigi, dah pandai baca kitab. Sama buai tu. Dia punya kendak, dia anak kecil ni, ya, gigi belum tumbuh, kalau boleh dah boleh baca kitab. Jadi kalau daripada kecil sampai tua tak belajar,
Uai tinggi-tinggi sampai pucuk atap. Sudah habis gigi tak belajar kitab. Entah habis untuk ni masih tak nak belajar. Ya, sebab itu tuan-tuan sekalian. Dalam Quran disebut yudrikumul maut walau kuntum fi burujil musyayyadah. Kamu akan dihambat dengan kematian walaupun kamu berlindung di dalam kubu yang kuat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab disangka mati itu tak datang. Belum mengaji, belum belajar, tiba-tiba mati pun datang. Tak sempat nak mengaji, tak sempat nak taubat. Ada dia punya nasyid dia. Dalam Quran disebut yudrikumul maut walau kuntum fi burujil musyayyadah. Maksudnya belum sempat mengaji. Walaupun kamu duduk di dalam bangunan yang kukuh, yang kamu sangka mati itu tak datang kepada kamu. Rupanya mati itu datang kepada kamu, belum sempat kamu nak mengaji, nak belajar. Yudrikumul maut kuncen nono gedong ngono kuncen nono wong mati masa hurung lunga akik tobat akik ngaji durung-durung sira mati. Boleh paham? Gedong ngono kuncen nono gedung, kamu duduk dalam gedung kunci rapat-rapat. Yang kamu sangka mati tak akan datang. Orang mati masa hurung. Masa hurung tu kamu sangka mati tu tak boleh kejar kamu, tak boleh datang kamu. Akik tobat, akik ngaji. Akik ada tobat, akik ada ngaji. Durung-durung sira mati. Durung-durung apa? Tiba-tiba sampian mati. Saya tambah sikit. Durung-durung sira mati yakni modar. Kan marem kan. Cakap slow tapi kasar tu maksud dia. Itulah maksud yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dia punya maksud dalam bahasa Jawa itulah dia. Ya. Sumbarono aja turu ba'da subuh ana geni marong-marong murupe kementen-menten gedhong ngono kuncen nono wong mati masa hurung lunga akik tobat akik ngaji durung-durung sira mati yakni apa modar sumbarono ini cakap Jawa. Ini peringatan, demi peringatan, kena beritahu. Sumbarono. Jajong ngawur. Sampai kita tak tahu waktu. Sebab itu diperingatkan. Ojo turu ba'da subuh, jangan tidur lepas subuh. Waktu subuh tu kena bangun, solat subuh. Yang pertama pada hari itu, solat subuh. Ingat, kamu tak bangun subuh, ono geni marong-marong. Tahu geni? Geni itu murupe kementer-menter. Dia bukan saja dia nyala, malah murupe kementer-menter, membiak api ini. Itu gedong ana kunci ana, gedong tu gedung-gedung. Kamu kuncilah rapat-rapat. Duduk dalam tu kamu sangka orang mati masa hurung lunga. Duduk dia mana mati boleh masuk. Belum ngaji, belum taubat. Durung-durung tiba-tiba mati datang. Dulu ada seorang raja, zaman dulu ada cerita seorang raja ni apabila dia punya Pak Nujum dia. Satu hari dia bermimpi.
Nujum tadi bermimpi raja ni akan mati disengat seekor tabuan. Itu cerita dia. Jadi Nujum ni beritahulah dengan tengku raja ni. Tuanku, dalam firasat saya, berdasarkan mimpi saya, telah saya telik bahawa tuanku akan mati disengat seekor tabuan. Dia kan Tuhan dia kan, raja zaman dulu Tuhannya kan Pak Nujum. Apa kata Pak Nujum, mesti. Itu mesti berlaku. Dia arahkan supaya istana, mana-mana lubang semua taruh macam ni lah. Dia taruh apa? Jaring, supaya jangan masuk. Rumahnya sini pun dah tampak juga ya. Jaring supaya tabuan jangan masuk. Tuan-tuan, rapat. Raja berpuas hati sebab dia tengok istana dia semua dah kemas, mana lubang pun dah tak ada. Jangankan tabuan, nyamuk pun tak boleh masuk dalam rumah dia. Tuan-tuan sekalian, entah macam mana satu hari pintu istana terbuka, masuk seekor tabuan. Dikerahkan bala tentera supaya menangkap tabuan dan dibunuh. Akhir tuan-tuan sekalian, bala tentera ini pun masuk dan cari di mana tabuan tu, dan akhirnya dapat dibunuh. Jatuhlah ke lantai. Apabila nak dibuang, ialah dah mati. Raja ni tuan-tuan sekalian, jangan dibuang dulu. Aku tak puas hati dengan lebah ni. Dia punya geram, lebah tadi pun dipijak dengan kaki dia. Digeram, terpacaklah sengatnya pada tumit kakinya. Disebabkan kena sengat lebah yang dah mati, matilah raja disebabkan disengat oleh seekor lebah yang dah mati. Lebahnya mati, rajanya pun mati. Itu katakan, itu yang dikatakan ajal. Ditakdirkan Allah matinya dengan seekor tabuan atau lebah. Kamu cuba lari, tafiruna minhu, kamu cuba lari daripada mati. Tapi mati itu akan datang menghambat kita. Entah bila masanya, sampai masanya, disebut dalam Quran, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Nabi pun ada ajalnya kok. Allah kata-kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati sebagaimana orang dulu pun mati juga. 140,000 tuan-tuan nabi-nabi rasul. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang nabi yang belum wafat, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Satu masa nanti pun akan mati juga sampai tempoh masanya. Apabila akhir zaman besok, Nabi Isa akan diturunkan. Dajjal akan dikeluarkan. Imam Mahdi akan dilahirkan. Ramai ulama-ulama bukan buat teka-teki, tapi berpendapat bahawa sudah hampir, sudah dekat. Berdasarkan kepada banyak tanda-tanda akhir zaman ni, termasuklah asyratus sa'ah, gejala kiamat sudah pun banyak. Termasuk Sungai Purat sudah kering airnya, dah boleh berlari, dah tinggal sikit airnya. Sungai Purat menjadi kebanggaan penduduk Iraq. Sungai Nil menjadi kebanggaan penduduk Mesir. Pun dah tinggal sikit dah airnya. Itu antara tanda-tanda. Ini akhir zaman. Ada yang buat teka-teki,
akan keluar ni semua pada tahun 2024. Wallahu a'lam. Ya, main-main tuan-tuan. Kalau Dajjal dah keluar, siapa yang bunuh Dajjal? Nabi Isa AS. Tugas Nabi Isa ada 4. Yang pertama, Nabi Isa memecahkan salib. Mana-mana ada salib semua akan dimusnahkan. Itu yang pertama. Sebab dia Nabi, bukannya Tuhan. Dia takkan redha Nabi Isa ni. Sebab dia disembah di sana sini, sedangkan dia masih hidup. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu Yahuza. Dikejar ramai-ramai kerana terlalu sayang Nabi Isa. Pelik tu Nabi Isa ni, akhirnya jadikan Tuhan. Sekarang padri-padri termasuklah pendeta-pendeta dah confuse. Berdasarkan pada ayat Quran, dia dah buat kajian Nabi Isa ni betul ke Nabi ataupun Tuhan. Dah mula bingung dah. Kalau dia Nabi, kenapa kita tu sembah? Kalau dia Tuhan, kenapa Quran kata dia Nabi? Jadi sebenarnya Isa ni siapa? Jadi kalau kita buka dalam Quran surah As-Saff, Allah Ta'ala kata, wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Berkata Isa anak Maryam kepada kaum Bani Israel, aku ni pesuruh Allah, nabi lah, rasul atas kamu. Ya. Dan aku membenarkan apa yang aku bawa di tanganku ini ialah sebuah kitab At-Taurah. Falamma ja'hum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Isa ni apabila datang kepada kaumnya menyatakan aku ni nabi dan rasul, memberitahu kepada kamu, selepas aku akan ada seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ahmad tu Nabi Muhammad. Tapi Muhammad ni apa datang pada kaumnya membawa kebenaran, orang kata Nabi Muhammad ni ahli sihir yang nyata. Orang Mekah terpedaya dengan ajaran Muhammad sehingga meninggalkan agama dahulu, menyembah Tuhan. Jadi Nabi dituduh ahli sihir memperdaya orang ramai sehingga meninggalkan agamanya. Orang masuk Islam ni meninggalkan agama bukan disebabkan kerana sihir. Itu hidayah daripada Allah. Itulah hijrah nama dia. Berpindah daripada jahiliah kepada Islam. Inilah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, oleh kerana dekat Mekah agama ni, dakwah Islam tak subur, tak ramai yang masuk Islam, tanahnya tak subur, Islam pun tak subur, Allah perintah hijrah. Rupanya sampai di Madinah, buminya subur, dakwahnya pun subur. Hebat ni. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Sesiapa yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, kamu akan dapati tempat yang kamu pergi hijrah itu buminya subur dan makmur. Sebab itu Madinah makmur. Sampai satu ketika Nabi dapat membeli sebidang tanah milik orang Yahudi. Apabila dibeli tanah itu, Nabi pun tanamlah dengan pohon kurma. Punyalah subur dan sekalian, semuanya gemuk-gemuk dan semuanya berbuah. Cuma ada satu pokok yang tak berbuah. Nabi beli tanah, yang tukang jaga Bilal bin Rabah. Hai Bilal, engkau ambil upah daripada usahakan kebun ni. Ambillah untuk keluarga kamu, untuk nafkah. Lebihnya untuk wakaf, untuk masjid. Jadi begitu tuan-tuan. Jadi apabila dah tanam, tumbuhlah subur. Sebab tu dekat Madinah ada kurma ajwa, kurma Nabi. Nabi sendiri yang tanam. Tiba-tiba ada satu pokok yang tak berbuah.
Satu pokok tak berbuah. Nabi tanya, ya Bilal, siapa yang tanam pokok ni? Semua pokok berbuah, cuma satu pokok tak berbuah. Yang tanam Sina Umar. Rupanya Sina Umar ni tak waris, kata orang Jawa. Tanam-tanam tak menjadi. Nabi cabut semula pokok tu, tuan-tuan. Ditanam semula. Selepas dicabut, ditanam, berbuah serentak dengan pokok-pokok yang lain. Ini antara mukjizat. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah suburnya tanah Madinah. Sampailah hari ini, tuan-tuan sekalian. Nak tuan-tuan makan kurma apa? Maryami, Syafawi, apa lagi? Anbar, Majdul, ada Majdur, macam-macam. Ada kurma kawin. Siapa yang kawinkan kurma dan kurma ni? Sahabat Nabi punya subur. Nabi tengah lalu punya ada seorang sahabat tengah, dia buat kelun, dikawinkan kurma dengan kurma. Dia pun tanya, ya Rasulullah, bolehkah aku buat ni? Nabi tak pernah suruh pun kawinkan pokok dengan pokok. Tuan-tuan, tujuannya apa? Supaya dapat hasil yang banyak. Kawin, durian kawin, rambutan kawin, kan? Hasilnya kan banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Silakan. Itu bukan bid'ah. Yang bid'ah ni masalah ibadah. Masalah tuan-tuan nak cari rezeki banyak dengan kelunkan pokok dengan pokok. Silakan. Malah sekarang bukan saja pokok dengan pokok, binatang pun dikelun. Betul tak? Melalui sistem permainan beradas dan kelun. Ada yang kelun tak sengaja, rupanya jadi. Seekor lembu masuk dalam hutan, lembu betina, kahwin dengan seladang. Dah bunting dia balik semula ke padang ragut. Jabatan hewan dah lama cari mana lembu ni, hilang. Rupanya masuk hutan, sampai hutan dia kahwin dengan orang hutan, lembu hutan, seladang. Sekali balik dah bunting. Lembu hutan, bukan orang hutan. Lembu hutan, seladang tu lembu hutan. Balik bunting, sekali beranak, tuan-tuan. Lebih besar daripada lembu, dan lebih besar daripada seladang. Saya tengok binatang tu, dia punya ada kejabatan hewan, dia punya tu gambar dia semualah. Itu kacau kan. Lembu dengan seladang, besar, badannya macam lembu, kepalanya macam seladang, besar. Dinamakan selembu. Selembu. Dia bukan nama seladang lagi dan bukan nama lembu lagi. Selembu. Boleh tak dimakan dagingnya? Boleh, sebab kedua-duanya binatang halal. Yang tak boleh, anjing kahwin dengan kambing dapat anak. Itu najis. Saman tawalada minhuma. Keturunan daripada keduanya semuanya najis. Hendaklah dibunuh akan binatang itu. Supaya jangan syubhah. Nanti ada orang yang makan kambing syubhat. Badan kambing, mukanya anjing. Ada. Sekarang ada badan kambing, muka babi. Dia kelun. Jadi dah mulalah sistem dah sudah mula. Ada ayam. Ayam dikahwin dengan puyuh. Puyuh di sistem ni, di sistem permainan beradas lah. Dia kacuk lah. Puyuh kan kecil. Ayam besar. Tapi bila berlaku persenyawaan melalui kelun tadi, telurnya keluar. Tapi lebih kecil sikit daripada telur ayam, lebih besar daripada telur puyuh. Pecah. Macam ayam pun ada, macam puyuh pun ada. Takkan anda bukan ayam? Bukan. Puyuh? Bukan. Ada nama baru, puyam. Tuan-tuan, puyuh dan macam selembu tadilah. Dalam perkara dunia ni, Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam urusan agama, dunia kamu.
Yang tak boleh perkara ibadat dikelun agama Islam dengan agama Yahudi. Tuan-tuan, sekarang di Indonesia ada satu pesantren, pesantren Az-Zaitun, yang terhebat, yang terbesar dan paling kaya di Indonesia, yang terlama, pesantren Az-Zaitun Panji Gemilang, sedang disita dan sedang dibicarakan dari dia punya guru-guru dia, pensyarah-pensyarah dia, ya, yang mengelolakan madrasah ni, sebab mencampur adukkan Yahudi dengan agama Islam. Ada satu conference dia buat, ya, menyambut hari Ashura ni, menyambut baru ni, Muharram ni. Di macam-macam acara lah. Pertama sekali ucapan salam sudah diubah. Ada shalom, shalom. Kita assalam dia kok jadi shalom. Shalom bihim ke gitulah. Hai. Sehingga rakyat Indonesia keluar ramai protes, buat perasaan lebih 1 juta. Keluar buat protes. Ini sudah sesat. Az-Zaitun, pesantren Zaitun di bawah pengelolaan Panji Gemilang. Profesornya atau dia punya ketuanya namanya Assalam. Nama bagus. Kemudian sembahyang perempuan dekat depan sekali, jemaah laki-laki dekat belakang. Dan sekali-sekala perempuan tu baca khutbah di atas mimbar. Tuan-tuan sekalian, dia tak akan kalah sebab dia ni orangnya bijak. Bijak pidato. Sehinggalah Persatuan Ulama Indonesia buat diskusi, buat muzakarah, perlu ditutup sementara, dibicarakan, dipulihkan Az-Zaitun. Ini yang berlaku di Indonesia sekarang. Dekat Malaysia dah ada satu ajaran baru. Saya penting nak sebut tuan-tuan malam ni, saya tambah lagi 5 minit. Ajaran baru. Agama ataupun ajaran baru nama ajaran Sihak. Sihak. Ajaran Sihak ni menyamakan Muhammad dengan Allah. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Dan Allah tidak ada kemaluan. Kenapa kamu nak sebut? Jangankan kemaluan, tangan pun Allah Ta'ala ada tapi tak sama dengan tangan kita. Yadullah tu tangan Allah. Itu kuasa, bukan tangan macam ni. Tiba-tiba kamu nak sebut pula benda yang tak pernah diperkatakan dalam hadis Nabi tentang, dah sebut laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dan sekarang sedang bergerak aktif dekat negeri Johor khususnya, dan ramai yang jadi pengikut remaja-remaja yang sedang dipantau. Dan yang ramai ikut remaja-remaja di Pasir Gudang. Sana banyak gudang, macam-macam gudang ada. Gudang ilmu sesat pun ada. Dengan tidak rasa bersalah, dengan tak rasa malu. Sebenarnya kamu semua sudah tertipu. Tuhan tak ada kemaluan, Muhammad pun tak ada kemaluan, sebab Muhammad lahir sudah pun terpotong kemaluannya. Ya Allah Rabbi. Bukan terpotong kemaluannya, sudah berkhatan. Itu jadikan hujah. Nabi lahir sudah terpotong pusatnya, sudah berkhatan, sudah berminyak rambutnya, sudah bercelak matanya. Itu ada dalam kitab emang. Tapi bukan. Kalau Nabi Muhammad tak ada kemaluan, kenapa Nabi ada anak? Yang tak ada anak tu Allah. Sebab itu tak boleh kamu samakan. Lam yalid wa lam yulad. Jadi murtad tuan-tuan sekalian. Remaja-remaja kita ni jadi murtad. Disebabkan pahaman baru ni. Mudah-mudahan janganlah sampai kemari. Jangan tersebar sampai ke tempat kita. Apabila mereka sudah pegang ni, tuan-tuan sekalian, susah tak dipulihkan. Saya teringat dulu ada satu jenis air minuman kesihatan daripada herba. Termasuklah air itu dicampur dengan gamat. Namanya air Sihak. Saya pun biasa minum. Oh, jangan-jangan ini air agama baru ni.
Sebab dulu pun ada something. Orang petikaikan air ni rup lain. Ini bukan cerita air, tapi ini cerita agama yang sama namanya. Itu air Syihak, ini ajaran Syihak. Bukan Syiah, Syihak. Bukan daripada mana-mana agama. Ini tersendiri, ciptaan manusia. Nak menyesatkan manusia daripada akidah Islam yang sebenarnya. Sebab itu falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum. Kenapa tidak ada daripada kamu yang pergi menuntut ilmu, ya, mendalami ilmu agama. Dah tahu, dah pandai, kena cerita, kena syarah, kena muzakarah, kena ceramah, bagi peringatan bawang kampung. Mudah-mudahan mereka dapat pengajaran, dapat peringatan. Ini termasuk hijrah yang wajib dilakukan untuk menghilangkan kejahilan. Tuan-tuan, cukuplah setakat ini dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu malam ni berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu fardu ain, ilmu yang boleh menyelesaikan masalah masyarakat dan ummah. Ini yang sangat penting, tuan-tuan sekalian. Yang cukup setakat ini dulu, kita sambung akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa dinan qayyima wa rizqan wasi'an wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subscribe now.